Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Yang saya mulakan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Hidayah Bandar Sarjana Putra Jenjarum, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Belum. Patut tengok macam lapar je. Yang lapar insya-Allah makan kat syurga. Amin. Amin insya-Allah. Baik, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi panjangnya umur kita, diberi keberkatan umur. Panjang dengan berkat tak sama. Panjang Firaun panjang. Ya. Umat-umat terdahulu panjang. Berkat ni maknanya apa dia? Berkat ni dia bermanfaat. Nah, itu dia. Bermanfaat. Maknanya walaupun kita duduk ni kira bermanfaat. Ya, jadi mudah-mudahan kita terus Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita daripada celik mata sampai padam mata dan celik semula sentiasa bermanfaat. Amin insya-Allah. Ya, insya-Allah pada malam ini alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak bersua. Last bulan 4 saya ada buat online. Tapi sebab saya tak boleh nak buat online setiap 2 minggu sekali ke tiap minggu ke, sebab sebenarnya dalam tempoh PKP saya menyertai program Dai Muda. Dan jadi saya baru habis balik semalam 4 bulan walaupun tempoh PKP lah. Kan. Jadi saya baru balik alhamdulillah. Kan, orang PKP kan. Yalah duduk rumah saya ada program lah alhamdulillah. Dan baru balik semalam dan hari ini hari pertama saya berkuliah. Jadi kita sambunglah insya-Allah kitab Tanbihul Ghafilin kita. Peringatan bagi yang lupa. Kita ni tak kisah tua ke muda, namanya manusia ni pelupa. Tak kisahlah makan semut ke kerengga berapa banyak. Memang pelupa. Ya. Jadi insya-Allah kita akan muka surat pun tak tahu dah buku. Lupa. Okey, muka surat insya-Allah pada muka surat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 49. Ya, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Sebelum kita mulakan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini ya, kita akan sambung kitab Tanbihul Ghafilin, musurat 47 yang ada kitab ya, pada perenggan yang bawah sekali ya, pada perenggan yang bawah sekali. Betul ke 47? Kan?
49, maaf, 49. Pada bawah sekali, ya, ada Ikrimah berkata, jumpa. Pada 49, pada bawah sekali ada tulis Ikrimah berkata. Ya. Baik, kita sambung. Ikrimah berkata. Ikrimah ni siapa? Ikrimah ni anak apa? Abu Jahal. Ya. Dulu bukan Islam lah, musuh. Tetapi akhirnya dia menjadi apa dia? Dia seorang muhajir, orang yang berpindah daripada non-Muslim, daripada bukan Islam kepada Islam, dan dia menjadi juga syuhada. Ya, menjadi syuhada. Ya, dulu dia tentang sebab apa dia? Sebab ayahnya tentang. Ya, tapi apabila apa dia? Tetapi apabila peristiwa demi peristiwa dia melihat keindahan Islam dan akhirnya dia memeluk Islam. Baik, Ikrimah berkata, seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata, saya ayahmu ketika di dunia, maka anak itu memuji kebaikannya. Besok dekat akhirat, yang ni kita cerita tentang apa ni? Ni kita cerita tentang Ikrimah ni, sebelum saya cerita panjang, saya akan mula-mula saya akan cerita gambaran berkenaan tentang Ikrimah ni. Ikrimah nak cerita bahawa besok dekat akhirat yang mana setiap di antara kita akan minta tolong di antara satu sama lain. Ayah minta tolong anak. Ayah minta tolong suami minta tolong isteri. Jadi apa dia? Jadi kita tengok bagaimana keadaannya. Ya, baik. Seorang ayah akan memegang anaknya, dia pegang anaknya pada hari kiamat dan berkata, saya ayahmu ketika di dunia, maka anak itu memuji kebaikannya. Dia pujilah. Ya, ayah terima kasihlah bantu saya ke apa ke, besarkan saya apa semua. Lalu bila ayah tengok, oh anak dia masih ingat dia. Ya, masih sayangkan dia. Lalu apa kata ayah ni? Wahai anak, kini saya berhajat kepada hasanatmu, kebaikanmu yang sekecil zarah, kalau saya dapat selamat dengan apa yang engkau lihat ini. Ya, maka apa dia? Maka ayah tersebut melihat ayah itu menunjukkan bahawa apa dia? Kesengsaraan. Wahai anakku, sekarang ni saya tengah susah ni. Ya, kalaulah ada kebaikan-kebaikan kamu yang boleh bagi sikit kat saya. Ya, untuk mengurangkan bebanan-bebanan. Apa kata anak? Anak tu pun kata, ya, saya juga takut dari apa yang engkau takutkan. Anak tu pun dia nak selamat juga. Ya, bukan ayah ni dah takut dah. Dalam keadaan apa dia? Kesengsaraan akhirat. Minta tolong anak. Anak pun kata, sorry ayah. Saya pun takut juga. Saya pun bimbang juga dengan diri saya. Maknanya apa? Anak tak boleh nak tolong. Allahu Akbar. Lalu apa dia? Karena itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikit pun. Lalu pergi kepada isterinya. Sang suami, seorang suami pergi kepada isterinya pula. Ya, dan berkata kepadanya, saya dahulu suami kamu di dunia. Maka dipuji oleh isterinya. Ya, abang merupakan ya suami saya. Dipujilah. Ya, abang dulu baik, apa semua, banyak tolong saya. Lalu suami ni pun berkata, ya, saya ingin minta kepadamu satu hasanat, kebaikan, bukan banyak pun, satu kebaikan je yang boleh di-share, boleh kongsi. Untuk apa dia? Untuk menyelamatkan dan juga meringankan azab di akhirat sana. Ya. Lalu apa dia? Lalu kau tengoklah apa yang sedang berlaku dekat keadaan abang ni, tolonglah ayang, tolong. Lalu apa dia? Saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau. Ya, wahai abang, saya pun bimbang apa yang abang bimbang, takut apa yang abang takut. Jadi sang isteri ni pun tak boleh nak bantu suami. Subhanallah. Jadi ini antara kedahsyatan dan ketakutan, ya, yang berada di akhirat nanti, yang mana dirakamkan, ya, diceritakan. Sekarang ni mungkin ada yang percaya tak percaya betul ke tak betul ni. Ya, tapi besok nanti bila dalam kubur dekat akhirat di pada mahsyar Allah Taala, maka segala-galanya akan apa dia? Akan menemui kebenarannya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Yang bermaksud, dan orang yang berat pikulannya, ya, jika memanggil orang untuk memikul sebahagiannya, berat ni bukan berat amalan, berat dosa. Orang yang mana dia berat dosanya, ya, dia minta tolong orang lain nak pikul sekali, ya, tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Subhanallah. Ya, anak ada apa dia? Dosa yang banyak, ayah tak boleh tolong. Ayah ada dosa banyak, anak tak boleh tolong. Suami dosa banyak, isteri tak boleh tolong. Isteri dosa banyak, suami tak boleh tolong. Ya, ini digambarkan dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-18. Ya, baik, seterusnya kita bagi kepada sebuah hadis
Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kafir la yuljamu bi'arakihi min tuli dhalik al-yawm hatta yaqul ya rabbi irhamna walau ila an-nar." Jangan tadi ni kita cerita tentang Islam. Ini orang kafir pula nak minta rahmat daripada Allah. Ya. Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku meskipun masuk ke dalam neraka." Yang tak duduk dalam neraka sekalipun nak minta kasih daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan hadirin sekalian, kalau tengok orang kafir dia buat baik. Baru ni saya jumpa dengan Uncle Kentang. Uncle Kentang ni dia apa dia? Dia non-Muslim, tapi dia kalau tengok dia punya tengok dia punya akhlak, dia lebih Muslim daripada kita. Dia ada apa dia? Dia ada banyak van jenazah, ada apa lagi? Dia bantulah orang-orang. Siapa nak naik van jenazah RM1 je. Punyalah bila time talk dia bagi ceramah, saya tanya dengan dia macam mana boleh buat kebajikan-kebajikan ni, dia kata apa dia? Dia kata buat dulu nanti Allah bantu. Dia boleh cakap macam tu. Kenapa? Apa motivasi dia buat? Dia kata apa dia? Dia kata saya buat ni kerana apa dia? Kerana akhirat, bukan kerana nak selfie, nak manusia pandang. Dia tengok bila dia cakap tu lebih tauhid daripada kita kadang-kadang. Orang kita sembahyang, selfie, kan? Dan puasa, dan solat Jumaat. Hari ni alhamdulillah dapat solat Jumaat dan solat Jumaat, kan? Nak tengok apa dia? Cuma dia tak ada apa kita kata hidayah aja. Tapi kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Amin insya-Allah. Tapi katalah orang-orang yang baik-baik macam ni, dia tidak mendapat hidayah. Tapi dia ada tingkatan juga dalam neraka Allah Taala. Mana orang-orang kafir yang baik, bagi sedekah banyak ke, dia bagi sumbangan ke apa dia punya apa dia? Dia punya neraka dia lebih ringan sikit. Itu dia. Sebab tu neraka pun ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Itu dia. Bukan bermakna Allah Taala zalim. Dia buat banyak tolong, tak ada apa-apa pun yang dia dapat. Dia dapat. Tapi still neraka. Cuma apa dia? Dia punya level-level dia lah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, saya cepat ni sebab apa dia? Isyak kena berhenti. Kerana malam ni saya ada tanggungjawab yang besar. Kerana tuan-tuan kalau perempuan tengok ni, hadis ni sangat panjang tuan. Ya, kalau tuan-tuan penuh ni, semua hadis. Ya, hadis ni tak tahu kalau saya baca ni, tuan-tuan faham dulu ke apa? Faham dulu maksud macam ni. Sebab terlalu panjang. Kalau pendek-pendek tu dia senang, seronok. Sikit syarah. Tapi saya minta maaf tuan-tuan, saya cubalah. Ya, sebelum isyak nanti kita cuba buat yang sehabis baik insya-Allah. Ya, walaupun hadis ni dia ada maksud dia dekat belakang, tapi untuk mendapatkan keberkatan saya baca juga satu persatu dan kita beri maksud satu persatu. Kalau tuan-tuan tak faham pun ataupun saya laju sikit ke, insya-Allah ada terjemah dia dekat belakang. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya mungkin ada yang terlepas bas ke apa nanti, saya bagi tasawur. Tasawur ni gambaran awal. Hadis ni pasal apa? Kan, Ustaz ni cakap banyak ni sebenarnya cerita tentang apa ni? Kesimpulannya apa? Gitu kan. So, kita bagi awal-awal ni. Okay? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini daripada Abu Ja'far. Ya. Dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, hadis ini menceritakan berkenaan tentang, sebelum ni kita dah belajar tentang mahsyar. Yang mana kita kena duduk di padang mahsyar selama 70 tahun menanti hari penghisapan. Ya, selama 70 tahun. Ya, tuan-tuan hadirin sekalian, 70 tahun akhirat wallahu alam berapa lama. Kita akan berdiri dalam keadaan gelap gelita, dalam keadaan peluh kita membanjiri sehingga menjadi laut-laut, sehingga ke paras dagu, sehingga ke paras mulut. Nauzubillahi min zalik. Ya tuan-tuan, masa tu kita menangis, diceritakan pada yang episod yang sebelum ni. Kita menangis sehingga pada sampai air mata darah. Jadi sekalian, sambungannya ceritanya sekarang ni. Nak cerita apa dia? Ketika itu setiap di antara kita nak minta tolong kat siapa? Dia cerita. Mula-mula apa dia? Mula-mula step pertama, masing-masing jumpa dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, bila kita jumpa je Nabi Adam cerita tentang dosa-dosanya. Lalu apa dia? Kamu pergilah dengan Nabi Nuh AS. Ni cerita tentang hadis panjang ni lah. Ya? Nanti bila dah jumpa dengan Nabi Nuh, Nabi pun samalah cerita tentang kesalahan dia. Pergi pula disuruh jumpa Nabi Ibrahim. Lepas tu, seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah Nabi Muhammad, barulah yang boleh selamatkan kita besok di akhirat. Ya, jadi hadis panjang ni kita pergi satu-satu dan setiap supaya kita dapat tadi gambaran, tapi ini kita pergi ke lebih terperinci. Baik. Maknanya kalau ada yang tertidur ke apa, dah balik ni dapatlah juga gambaran dia. Okey. Tapi kalau celik lagi bagus. Saya faham tuan-tuan, ya. Ada yang bekerja dan sebagainya penat, tak ada masalah. Tuan-tuan dapat pahala duduk dalam majlis ilmu ni pun ini dah sangat bagus. Ya tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ingat
kadang-kadang Allah Ta'ala bagi nikmat lain, nikmat keberkatan. Mungkin ilmu tu kita dapat sikit je, tapi keberkatan tu yang menyebabkan kita apa dia? Kita keluarga kita menjadi harmoni, rezeki kita sentiasa cukup, banyak cukup, sikit cukup. Ini kita nak keberkatan. Duduk dalam majlis ilmu, ini ada majlis keberkatan. Walaupun nanti orang rumah kan, ya, orang rumah tak dapat. Dan ni, abang tadi belajar apa? Adalah belajar sikit kan. Ni. Walaupun sikit tu, tapi berkat tu lebih mahal. Dan daripada banyak jadi sombong. Ustaz lain besok syarah terus, ini saya dah belajar nanti dulu. Jom balik. Kan? Daripada kita semakin berilmu, semakin sombong, lebih baik sikit itu tetapi ada keberkatan insya-Allah. Baik, kita pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tadi yang sombong tu bukan orang sini ya, tempat lain. Contoh saja. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lam yakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadisnya okey, ready ya? Hadis ni panjang sikit. Ya, minta maaf saya cakap awal ni. Hadis ni panjang. Lam yakun nabiyyun qattu illa kanat lahu da'watun mustajabah. Ya, tidaklah ya seorang nabi pun melainkan nabi-nabi ini semua mendapat apa? Doa mustajab. Ya, faja'alaha fid dunya. Adapun ya doa-doa tersebut telah apa dia diminta dekat dunia dah semua. Ya. Wa inni istahba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun kata Rasulullah, aku simpan doa, satu doa ni yang mana nabi-nabi yang lain semua dah mustajab tapi dah minta kat dunia. Tapi Rasulullah simpan doa dia untuk apa dia? Syafa'atan li ummati, untuk memberi syafaat kepada umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya? Ala wa ana sayyidun waladi Adam. Bukankah aku ini kata Rasulullah, sayyidun waladi, ya, bapa kepada apa dia? Seluruh anak-anak Adam, wala fakhr. Bukan aku nak menyombong kata Rasulullah. Wa ana awwalu man tanshaku anhul awwala fakhr. Dan akulah orang yang mula-mula bangkit di dunia ini, bukan juga aku nak mensombong kata Rasulullah. Ya, waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah, dan aku yang memegang panji kesyukuran di tanganku pada hari kiamat, tahtahu Adam wa man dunahu minal bashar. Ya, yang mana di bawahnya Nabi Adam dan juga anak cucu-cucu mereka. Wala fakhr, bukan juga aku nak menyombong kata Rasulullah. Summa yashtaddu al-ghammu, maka bertambahlah kerisauan wal karbu finnas yaumal qiyamah. Pada hari tersebut, ya, semua orang apa dia? Semua manusia mula rasa bimbang dan bimbang. Ya. Fayatuna Adam alaihi salam. Baik, mula-mula rangkap yang pertama ni Rasulullah apa dia? Rasulullah cerita bahawa ya, semua nabi-nabi ini ada doa mustajab. Okey, selesai. Kemudian apa dia? Kemudian Rasulullah pun bagi tahu bahawa apa dia? Bahawa Rasulullah ni layak untuk apa dia? Untuk mendapat doa mustajab tersebut. Kerana apa dia? Kerana dia je lah yang belum apa dia? Meminta pada Allah satu doa yang disimpan, iaitu ingin memberi syafaat. Kemudian sebab apa dia layak? Sebab dia antara, bagi tahulah kelebihan-kelebihan dia. Bukan nak menyombong pada ketika itu. Ya, bukan nak menyombong, ya, tetapi sebagai apa dia? Sebagai nak supaya kalau kita baca di situ, kenapa Rasulullah? Tapi Rasulullah dah terangkan sebab apa dia layak. Ya, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Summa yashtaddu al-ghamu, ketika itu ini cerita pasal lain pula. Ini cerita bukan tentang ketika itu kita semua ni di akhirat besok kita dah rasa gelisah. Ya, kita dah mula rasa bimbang kerana lamanya duduk di mahsyar Allah selama 70 tahun itu, kita mula nak cari siapa yang boleh bantu kita. Masa tu dah jangan kata menangis, air mata pun telah berganti air mata darah. Ataupun dah habis dah air mata dah. Ya, lalu apa dia? Lalu semua orang datang bertemu dengan apa dia? Datang bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Fayatuna Adam alaihi salam, dan ramai orang-orang yang datang bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ya abal bashar, wahai bapa manusia. Abal bashar, ishfa' lana ila rabbik liyaqdi bainana. Ishfa' lana, berilah syafaat kepada kami, ila rabbik, minta kepada Tuhan kamu, liyaqdi bainana, supaya segera kami dihisap oleh Allah Taala. Ya, bukannya takut nak dihisap ke memang takut, tapi apa dia? Tapi oleh kerana lama sangat nunggu ni, cepatlah. Ya, cepatlah. Ya, tuan-tuan hadirin sekalian, macam mana pun kita kalau beratur pun kadang-kadang kita dah tak menyabur. Baru 5-10 minit. 70 tahun menunggu. Ya, Allahu akbar. Ya, lagilah kita nak cepat. Jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata, ya, fayaqul lastu hunaka anni. Ya, bukanlah yang layak untuk aku. Ya, kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak layak. Ya, qad ukhrijtu minal jannah bi khati'ati. Aku ni telah dikeluarkan oleh Allah
daripada syurga, dikeluarkan daripada syurga. Ya, disebabkan kesilapan-kesilapan. Kita pun dah maklum apa kesilapannya. Okey, terus. Walaysa yahummuni al-yaum illa nafsi. Kata Nabi Adam, bukanlah yang aku fikirkan. Ya, melainkan apa dia? Melainkan hanya aku fikirkan tentang diriku. Jangan kata suami isteri. Nabi Adam pun dah tak boleh nak fikir tentang kita. Nak fikir nak selamatkan diri dia. Ya, bukanlah yang aku fikir sekarang, melainkan apa dia? Melainkan diri aku je, kata Nabi Adam. Ya, Allahu Akbar. Semua orang masa tu fikir tentang diri masing-masing, termasuk Nabi Adam alaihi salam. Ya, illa nafsi. Walakin alaikum binuh. Akan tapi kamu pergilah jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, fa innahu awwalul mursalin. Sesungguhnya di antara yang awal diutuskan oleh Allah Taala. Maka ramai-ramai kita ni cerita betul ni. Ni bukan cerita dongeng, cerita Doraemon, bukan. Ini cerita betul yang mana kita akan hadapi. Ni hadis ni ya benar ya. Jadi nanti kita ramai-ramai jumpa pula dengan Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kita bayangkan sekarang ni kita ramai-ramai berjumpa dengan Nabi Nuh. Apa pula gambarannya? Baik. Nabi Nuh fa innahu awwalul mursalin, kerana Nabi Nuh ni kata Nabi Adam dia adalah awal-awal yang diutuskan. Fayatuna Nuhan alaihi salam wa yaqulun isfa' lana ila rabbik liyaqdi bainana. Bila syafaat kepada kami, fayaqul lastu hunaka anni. Nabi Nuh pun cakap aku tak layak. Ya, aku tak layak. Qad da'autu da'watan aghraqtu biha ahlal ard. Sebab apa tak layak kata Nabi Nuh? Kerana aku ini telah apa dia? Aku telah doa supaya penduduk bumi ditenggelamkan. Betul tak? Nabi Nuh alaihissalam kan, bahtera Nabi Nuh. Ya, dia tak layak sebab apa dia? Sebab dulu ya dia rasa disilapkan apa dia? Ditenggelamkan umatnya. Ya, baik. Kemudian apa dia? Ya, wa innahu laisa yahummuni, dan bukanlah ya apa yang aku fikirkan sekarang ini, melainkan hanya aku fikir tentang diri aku. Nabi Nuh pun hanya fikir tentang diri dia juga. Ya, walakin itu ila Ibrahim. Nabi Nuh suggestkan kita untuk pergi kat siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka beramai-ramai pula kita pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, apa pula gambarannya? Apa pula alasannya? Apa pula ya yang akan diperkatakan oleh Nabi Ibrahim? Okey, mari sama-sama kita tengok. Baik, kita jumpa dengan Nabi Ibrahim, ya. Sebab apa dia? Alasan yang dikatakan oleh Nabi Allahumma salli Nabi Nuh, kenapa disuruh kita pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim? Sebab dikata Ibrahim allazi ittakhazallahu khalila. Kerana Ibrahim ini telah dipilih oleh Allah sebagai khalilah, kekasihnya. Ya, sebab apa Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalil? Khalil, sebab apa Khalil? Khalil ni mungkin ada siapa nama Khalil. Itu dalam bahasa Arab sebenarnya Khalil. Ya, biasalah kita kan. Ya, Ibrahim jadi Ibrahim aja. Apa lagi? Kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang ada asas dalam bahasa Arab. Contohnya Malia, kan? Nanti tulis dalam Melayu Melia. Nak moden. Kan? Itu biasa. Tapi kalau Khalil ni Khalil ni maksudnya apa dia? Maksudnya kekasih. Sebab apa? Sebab ada beberapa peristiwa yang nak saya share. Ya, yang penting, yang besar apa dia? Yang besar ketika mana ya kepatuhan yang sangat hebat apabila diarahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Ya, ini satu apa dia? Kepatuhan yang sangat hebat. Kalau tuan-tuan ada orang arahkan apa dia? Arahkan contohnya sembelih apa dia? Sembelih ayam tu kena biasa. Sembelih lembu tu benda biasa. Ni sembelih anak, betul tak? Jadi sebab itu ya, bila kerana patuhnya, kerana ingat cinta ini bukan tentang bukti. Kan? Kalau tuan-tuan sayang dengan isteri, contohnya belikan kereta, tu bukti. Sebaik muslimat tak ada. Kan? Jadi dalam hidup ni cinta bukan tentang bukti. Jadi Nabi Ibrahim menunjukkan bukti cintanya kepada Allah dengan apa dia? Patuh. Ya, walaupun suruh sembelih anak, sembelih. Walaupun akhirnya diganti dengan kibas. Baik. Jadi sebab itu diberi gelaran Khalilah. Ya, kamu jumpalah dengan Nabi Ibrahim, kot dia boleh bantu. Ya, fayatuna Ibrahim, maka kita beramai-ramai jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa ceritanya? Baik. Fayakulun, ya, maka kita berkata sama juga, isfa' lana, berilah syafaat kepada kami wahai Ibrahim. Ila rabbika liyaqdi bainana, supaya apa dia? Supaya kami dipercepatkan ya untuk dihisab, untuk apa dia? Untuk disettlekan urusan-urusan lah, ya. Urusan apa dia? Urusan di akhirat. Ya, di mahsyar Allah Taala. Fayaqul lastu hunaka anni. Aku juga tak layak, kata Nabi Ibrahim. Sebab apa dia? Qad kadzabtu fil Islam salasa kadzabat. Sungguhnya aku telah berbohong sebanyak 3 kali. Bohong apa dia? Baik, kata Rasulullah, wa qala Rasulullah bersebut wa thalathatu jadala bihinna an dinillah. Ya,
berbohong untuk membela agama. Bukan bohong saja-saja. Baca dalil ni, sekrat, tidur, lepas tu apa dia? Boleh bohong. Bohong untuk apa dia? Tapi pun dia rasa bersalah juga. Yang menyebabkan apa dia? Dia malu nak minta kepada Allah Taala. Yang pertama apa dia? Ihdaha qauluhu ta'ala. Yang pertama dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 88 hingga 89. Dekat situ tak tulis, tapi kalau tuan-tuan nak gariskan boleh. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Itu ayat Al-Quran tu. Boleh dikurungkan. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Itu adalah surah As-Saffat ayat 88 dan 89. Dia cerita tentang apa dia? Dia cerita tentang kalau kita baca je, kita tak mampu faham, tapi dia ada syarah dia. Ayat ni cerita tentang ketika mana kaum Nabi Ibrahim AS ajak satu majlis. Tapi dia tahu majlis itu mungkin mensyirikkan Allah Ta'ala. Lalu dia buat helah. Fanazara nazratan fin nujum, maka dia pandang atas. Dia tengok bintang. Tengok je bintang. Lalu dia kata apa dia? Faqala inni sakim. Sungguhnya aku ni sakit. So maknanya apa dia? Tak boleh nak datang lah. Dia kata bagi alasan sakit. Tapi menipulah. Tapi sebab dia nak jaga akidah dia. Lalu apa dia? Lalu itu pun dikata sebab dia nak jaga akidah dia. Sebab itulah dia kata dia tu sakit. Wasaniyah, pembohongan yang kedua. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang ni cerita tentang apa dia? Cerita tentang Nabi Musa AS bagi tahu ketika mana dia dah masa dia pecahkan patung-patung ni, patung-patung berhala-berhala ni, ditinggalkan seekor yang besar. Lalu apa dia? Bila didakwa, wahai Ibrahim, kamu ke yang pecahkan? Bukan, yang pecahkan tu yang besar sekali. Kan? Sebab apa dia? Kan? Sebab kalaulah bukan yang besar ni, kalaulah betul Tuhan, pasti yang besar ni boleh selamatkan yang kecil-kecil ni kan. Confirm yang besar ni. Nampak tak? Jadi dia helah, dia bohong. Kan? Memang macam lucu kan? Tapi memang ada dirakamkan dalam Al-Quran. Kisah ini. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pembohongan yang kedua. Pembohongan yang ketiga, qauluhu limra'atihi innaha ukhti. Dia kata isteri dia tu saudara dia, bukan isteri dia. Ni ketika mana? Ketika mana ada seorang raja yang mana apa dia nak cuba buat tak baik kepada isteri dia. Lalu apa dia kata ini adalah saudaraku. Saudara ni kalau dalam bahasa Arab sama ada adik ataupun kakak lah. Kan? Saudara disebut akh ni dalam bahasa Arab. Saudara ni maknanya kalau kita saudara ni saudara Islam, bukan adik-beradik. Tapi kalau akh ni maknanya adik-beradik. Itu dia. Dia kata isterinya adalah adik-beradik dia. Itu dia. Tu nak selamatkan isterinya daripada diperkosa. Baik. 3 pembohongan ni yang menyebabkan apa dia? Dia malu nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala syafaat. Dan juga malu nak memberi syafaat kepada kita semualah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Walaysa yahumuni al-yawm illa nafsi. Sama juga Nabi Ibrahim kata, aku ni pada hari ini tak fikir lain dah, aku fikir diri aku je. Itu dia. Walakin i'tuni Musa. Kamu datanglah jumpa dengan Musa pula. Jumpa dengan Nabi Musa pula. Disajaskan Nabi Musa. Sebab apa? Alladzi kallamahullahu taklima. Kerana Nabi Musa ni dia boleh cakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok dengan kelebihan ini kamu cuba jumpa dia. Cetera. Dia tak dah cakap macam itu kan. Cuba. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alladzi fayatuna Musa fayakulun. Maka kita sama-sama datang. Sebab apa? Memang kita besok daripada Masya Allah Ta'ala. Sebab tu saya bahasakan kita supaya kita rasa bila kita cerita ni membumi, maknanya kita berada di situasi tersebut. Maka kita ramai-ramai pula jumpa dengan Nabi siapa dia? Nabi Musa AS. Dan kita pun sama-sama cakap Ishfa' lana. Kita semua besok cakap bahasa Arab tau. Tuan-tuan tak kisahlah boleh cakap Cina ke, boleh cakap Urdu ke, kita cakap bahasa Arab besok. Ishfa' lana, inilah bahasanya yang dirakamkan. Ishfa' lana, Ishfa' lana maksudnya berilah syafaat kepada kami ila rabbiki liyaqdiya bainan. Tak masuk Jawa ke apa, tak ada. Memang cakap Arab. Automatik. Walaupun tak belajar boleh cakap Arab. Memang itulah bahasa kita besok. Jangan pelik kucing pun dia tahu, dia tak belajar pun dia nyau. Betul tak? Allah Taala punya kuasalah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berilah syafaat kepada kami wahai Nabi Musa alaihi salam. Minta pada Tuhan kamu untuk apa dia?
untuk mempercepatkan hari penghisapan kami. Fayaqul lastu hunaka inni, aku juga tak layak. Qataltu nafsan bighairi haqq. Sebab apa tak layak? Dia cerita tentang kes ataupun apa yang dia telah buat. Aku telah membunuh seseorang yang tidak sepatutnya aku bunuh. Ini kisah Nabi Musa AS ketika mana dia nak menyelesaikan satu problem, satu konflik di antara orang Israel dan juga orang Mesir. Ketika gaduh-gaduh, jadi orang Israel minta tolong. Jadi Nabi Musa pun tolonglah. Nabi Musa ni dia terkenal dengan badan sasa kuat. Lalu tumbuk sikit je. Tak ada niat nak bunuh pun. Macam kita lah tumbuk gurau-gurau. Tapi oleh kerana kekuatan Nabi Musa AS ni yang menyebabkan apa dia? Mati terus. Tak ada niat pun Nabi Musa AS. Jadi kesalahan ni menyebabkan apa dia takut. Apa buktinya Ustaz kata semua ni? Ada. Dirakamkan di dalam Al-Quran. Kisah Musa ni dalam surah Al-Qasas ayat 15 hingga 21. Ini boleh rujukan tuan-tuan. Cerita tentang Nabi Musa AS. Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala minta keampunan. Allah ampunkan tak? Allah ampunkan. Tuan-tuan, kalau bunuh 1 juta orang pun Allah boleh ampunkan. Lepas ni bunuh orang bukan. Maksudnya apa dia? Luasnya pengampunan Allah, itu maksud saya. Allah boleh ampunkan, aku boleh bunuh orang ramai. Dah. Kalau Allah tak ampunkan, nasib. Kan? Tapi cerita dia rahmat Allah Taala sangat luas, Allah ampunkan. Baik. Apa yang berlaku? Dia panjanglah cerita Nabi Musa ni. Lalu Nabi Musa bila dia bagi tahu bahawa dia akan kena tangkap, lalu dia lari daripada negeri tersebut, lalu dia minta doa, minta ampun pada Allah, lalu Allah ampunkan. Baik, kerana dia tidak sengaja. Kalau syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tak sama. Kalau kita ada yang dinamakan bunuh sengaja dengan bunuh tak sengaja, dia ada dia punya cerita dia. Tapi ini syariat Nabi Musa dia tak samalah. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita sambung. Isfa' lana, berilah syafaat kepada kami. Dia tak boleh sebab apa dia? Sebab qataltu nafsan bighairi hisab, telah bunuh bighairi hisab orang yang sepatutnya yang tidak selayaknya untuk dibunuh. Wa inni la yahumuni, dan aku juga pada hari ini apa dia? Nak selamatkan diri aku juga. Aku tak fikir yahumuni, aku tak fikir mereka punya diri aku je, itu maksudnya. Baik. Seterusnya apa dia? Walakin i'tuni Isa, kamu datang pula kepada Nabi Isa. Cuba jumpa. Nabi Isa AS minta tolong. Kenapa dia? Kerana Nabi Isa itu Ruhullah wa kalimatuhu. Nabi Isa ni adalah apa dia? Ruhullah wa kalimatuhu. Ayat ini Ruhullah, Nabi Isa adalah Ruh Allah dan wa kalimatuhu, dan juga kalimahnya. Ayat ini digunakan untuk orang yang nak menyesatkan umat Islam. Tuan-tuan jangan baca. Ini ayat Isa Ruhullah wa kalimatuhu ni ada dalam surah An-Nisa ayat 171. Apa maksudnya? Maksudnya sama ada kita nak bagi maksud ataupun tidak bagi maksud, terpulang. Tapi kalau kita nak bagi maksud, roh ni maknanya roh lah. Yang Allah Ta'ala tiupkan roh kepada Nabi Musa. Bukan roh Allah. Sebab apa dia? Nabi Isa ni Tuhan. Sebab roh Allah ada kat dia. Bukan. Wa kalimatuhu, kan? Wa kalimatuhu ni hu ni kembali kepada Allah, dan kalimah Allah. Isa ni kalimah Allah. Bukan, maksud kalimatullah ni, kalimah ni makhluk. Maksudnya apa dia? Apa kata-kata Nabi Musa, yang mana apa dia? Yang mana bercakap dengan ibunya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kena hati-hati bila kita baca ayat Quran, ada ayat-ayat yang mana kita tak faham, tanya guru. Jangan kita baca zahir je. Banyak orang yang sesat dia guna ayat zahir. Banyak, tak kisah ajaran sesat kat Malaysia ke dekat luar negara ke, yang sesat ni sebab apa dia? Baca zahir je. Bila sebab apa dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, bunuh terus. Kan? Ini bahaya. Ini namanya apa? Ekstrim. Kan? Jadi kita kena faham. Baik, tak apa. Nanti jadi panjang. Fayatuna fayaqulun isfa' lana. Jumpa Nabi Isa, berilah syafaat kepada aku supaya cepatkan hari penghitungan ini. Maka Nabi Isa kata lastu hunaka inni, aku juga tak layak. Ittukhidtu ana wa ummi ilahain min dunillah. Sebab apa tak layak? Sebab orang-orang jadikan aku dan juga mak aku apa ni? Tuhan. Allahu Akbar. Jadi rasa tak layak. Kerana dengan lahirnya aku ni menyebabkan apa dia? Ramai orang mensyirikkan Allah Taala. Betul tak? Agama Kristian menganggap Nabi Isa ni Tuhan dia. Jadi dia rasa dia rendah diri, tawaduk, tak layak. Baik. Lalu apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Wa inni la yahumuni al-yawm illa nafsi. Sama juga. Apa yang aku fikirkan sekarang ni tidak lain dan tidak bukan hanya diri aku saja. Ya, lalu apa dia? Walakin ara'aitum law kana li ahadikum bid'ah. Akan tetapi apa pandangan kamu, kata Nabi Isa? Apa pandangan kamu? Law kana li ahadikum, sekiranya seorang di antara kamu bid'ah, ada bawa satu barang, faja'alaha fi kais, kemudian dia letakkan dalam satu bungkusan, ya, faja'alaha fi kais wa khatama 'alaiha, dan dia tutup bungkusan tersebut. Ada bungkusan, dia letak kat dalam tu barang, kemudian ditutup. Kana yasilu ila ma fil kais hatta yafuddul khatam. Adakah kita boleh ambil barang tersebut, ya, sekiranya apa dia? Sekiranya kita tidak ada penutup dia. Ya, adakah kita boleh ambil tanpa penutup dia? Ya, tak boleh, apa boleh tak kita buka botol tu tak ada penutup, kita tak boleh buka lah penutup dia. Ya, lalu apa dia? Ya, kita pun kata betul. Ya, kan, tak boleh. Nak buka mesti kena ada apa dia? Pembuka dia. Apa dia punya penutup dia, baru boleh buka. Ya. Lalu apa dia? Fayaqul, Nabi Isa kata, inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutimat bihil anbiya. Nabi Muhammad adalah penutup nabi-nabi ni, minta ke dia. Ya, penutupnya daripada siapa? Kamu minta nabi ni, sebenarnya penutup ni ada pada Nabi Muhammad. Kamu pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kerana Nabi Muhammad ni telah diampunkan dosanya, ya, sebelum dan juga selepas. Ya, ituhu qala Rasulullah. Ya, maka apa dia? Datanglah berjumpa dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah kata apa dia? Fayatini annas, maka orang pun datang kepadaku, kata Rasulullah. Fa'akul, lalu Rasulullah kata, na'am ana laha. Rasulullah kata apa dia? Saya yang boleh bantu, saya yang boleh bantu. Mari. Ya, Rasulullah begitu. Mari, saya yang boleh bantu, Ya, hatta ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Sehinggalah Allah mengizinkan barang siapa yang Allah Taala meredainya. Fayalbathu ma sya'allah ayalbatha fa idza aradallahu ayyaqdiya baina khalqihi nada munada. Maka ketika itu sekiranya Allah Taala nak, maka apa dia? Maka nada munada. Ya, maka dah sampai waktu yang Allah nak ni, Allah Taala berbicara di antara hamba-hambanya. Ya, aina Muhammad wa ummatuhu. Allah Taala sebut, mana Muhammad dan juga umat-umatnya. Ha? Fanahnul akhirun fid dunya, maka kita semua bercakap, fanahnul akhirun fid dunya, kitalah orang yang terakhir kat dunia, wa awwaluhum hisab yaumil qiyamah, dan kitalah orang yang paling awal sekali insya-Allah yang akan dihisab di hari kiamat. Umat Nabi Muhammad ni kelebihan. Kita lah kali. Nanti kita masuk kita dulu. Aci tak aci. Aci kat India. Okey, tapi ini kelebihan umat Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian fa'akumu ana wa ummati. Rasulullah pun bangun bersama dengan umat-umatnya. Fayukhraju lana al-umam an tariqina fanamurru gharra muhajjalina min athari tur athari at-tahur. Ya, lalu dibuka selaluan. Umat Muhammad ni macam VIP, orang buka laluan semua. Bagi laluan kepada umat Muhammad ini, ya, untuk apa dia? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu an-nas. Jadi masing-masing pun nak mengaku juga. Ya, seolah-olah apa dia? Antakuna kulluha anbiya. Seolah dia pun nabi juga. Kan? Saya juga, kan? Padahal kita je yang layak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang first lah, first class. Umat Nabi Muhammad ni first class. Ya. Thumma ataqaddamu ila babal jannah, kemudian Rasulullah mengetuk pintu syurga. Fastaftihu fayuqal, maka pintu pun terbuka. Ya, pintu syurga terbuka. Lalu apa dia? Man haza faakul. Ya, man haza. Siapa ni? Ya? Siapa ni? Fa'akul, lalu Rasulullah sebut, ana Muhammad Rasulullah, fayuftahu li fadukhul fa'akhirru li rabbi sajidan. Ya, sayalah Muhammad Rasulullah, maka apa dia? Dibukakan pintu untukku, lalu aku masuk, fakhirun, secara cepat, li rabbi sajidan, kepada Tuhan aku, lalu terus sujud. Dibuka saja pintu syurga, lalu Rasulullah terus sujud. Ya, lalu apa dia? Wa ahmaduhu, dan seterusnya aku memuji. Memuji siapa? Memuji Allah. Bimahamidah lam yahmaduhu biha ahadun qabl wala yahmaduhu biha ahadun ba'di fayuqal, yang mana pujian tersebut tak ada disebut oleh orang sebelum ni dan juga selepas ni. Ni pujian hanya khas untuk Allah yang disebut, ya, di akhirat nanti. Lalu apa dia? Lalu Allah Taala pun sebut, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Ya, tadi disujud lama kan? Irfa' ra'sak. Angkat kepala kamu wahai Muhammad, fakul yasma. Katakanlah
maka aku akan dengar, kata Allah Ta'ala. Wasal tu'ta, mintalah, pasti aku akan beri, kata Allah Ta'ala. Washfa' tushfa', mintalah syafaat, pasti aku akan beri syafaat. Fa'arfa' ra'si, lalu Nabi Muhammad kata, aku mengangkat kepalaku. Fashfa' liman kana fi qalbihi mithqalu sya'irah, maka Rasulullah berilah syafaat. Ya, maka aku memberi syafaat, kata Rasulullah, liman kana fi qalbihi mithqalu sya'irah aw dharrah. Aku memberi syafaat kepada siapa yang pada hatinya ada sebesar apa dia? Biji jagung, atau apa dia? Sebesar zarah minal iman, daripada iman. Ingat, siapa yang ada iman walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar biji jagung, maka apa dia? Maka akan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut iman ni apa dia? Yakni minal yakin ma'asyahadah an la ilaha illallah wahdahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakni orang yang betul-betul yakin dengan syahadah an la ilaha illallah. Maksud yakin apa dia? Maknanya bila dia percaya Allah Taala tu ada, dia yakin dengan hari akhirat, maknanya dia tak buat dosa. Bukan tak buat dosa tu apa dia? Maknanya bila dia buat dosa dia kembali. Maknanya apa dia? Dia sentiasa mencari Allah Taala, maksudnya mencari redha Allah Taala. Ya, bukan asal mengucap je, tak. Maksudnya mengucap dalam keadaan yakin. Yakin ni mana? Kenapa Tuhan tak terima rasuah? Kerana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Saya percaya adanya hari akhirat. Saya percaya Allah, saya percaya adanya hari akhirat yang akan menghukum saya sekiranya saya buat dosa ini. Ini maksud yakin. Ya. Sebab apa? Sebab apa Allahumma salli ala sayyidina? Sebab apa berdoa? Sebab yakin. Ya, sebab apa dia bekerja? Sebab yakin pada Allah dengan sebab adanya hari akhirat yang akan membalas segala kebaikan yang saya curahkan untuk beri makan minum kepada anak isteri saya. Ni dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah ni je. Ya, selesailah alhamdulillah hadis panjang kita ni, subhanallah. Ya, saya bila buka aje malam ni punya, panjang ni. Kan? Macam mana ni? Alhamdulillah kita sebelum Isyak alhamdulillah kita dapat habiskan hadis ni. Ya, jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati, kesimpulan daripada hadis ini, ya, nak bagi tahu kesukarannya untuk mendapat syafaat. Bukan kata nabi-nabi pun tak boleh, bukan suka-suka nak bagi syafaat kepada kita. Nabi Muhammad saja untung kita kita dilahirkan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kengerian dan kedahsyatan besok di akhirat yang hanya boleh selamatkan kita. Kesimpulannya siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka macam mana Nabi Muhammad nak mengaku kita? Bila Nabi Muhammad nak bagi syafaat kepada kita, ingat Nabi Muhammad bagi per individu, bagi seorang. Ya, dia bukannya bagi semua je, bantai-bantai bagi tak. Dia bagi mengikut autoriti. Memang yang last kali ni, yang sebut tentang apa dia, yang ada iman sebesar zarah ni, memang dia akan dapat juga. Tapi last kali, semua orang yang buat dosa pasti akan dicelup ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dibagi yang first class dulu lah. Ya, mungkin yang banyak berselawat pada dia, yang ikut sunnah dia bagi dulu. Ya, walaupun dia dah berselawat, dia dah buat sunnah, tapi mungkin ada dosa sikit, ya, dengan sebab syafaat tu, dia dulu. Ya, habis tu yang dosa banyak ni dia ada iman kecil, dia lah kali. Itu maksud dia. Ini sekalian maknanya apa dia? Aku ada iman sikit ni, bolehlah masuk syurga ni. Hadis ni dah sebut dah. Kan? Bolehlah. Ustaz, saya nak buat dosa boleh? Kan? Sebab hadis ni kata ada iman je boleh Rasulullah bagi syafaat. Kan? Memang boleh tapi kena celup dalam neraka dulu. Itu cerita dia. Ya, memang Rasulullah akan bantu. Seorang-seorang Rasulullah akan pergi ke neraka Allah Taala. Akan selamatkan seboleh-bolehnya umat baginda Rasulullah. Walaupun ada apa dia? Sebesar iman dia, sebesar apa dia? Sebesar zarah. Tapi apa dia? Tapi turn dia tu lah kali lah. Itu yang kita tak nak tu. Kalau boleh kita yang first class. Dah kita ni dah yang terakhir, kemudian kita yang mula-mula pula nanti dihitung. Kalau boleh kita lah orang yang pertama dihitung dan kita yang pertama mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin sekalian, itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf hari ini agak laju sikit kan, kerana bila takut hadis separuh dia jadi macam tak best. Bila habis alhamdulillah lah kita seronok kan. Mana KPI kita tu tercapai. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, ada boleh baca dia punya maksud kat sebelah tu kan secara detail, tapi saya harap semua dapat faham lah ya, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama berdoa ya. Alhamdulillah insya-Allah tak boleh tandalah. Kita tanda terus Musnad 53 yang maksud tadi saya dah terjemah habis dah. Kan? Yang sebelah tu semua maksud je. Terus pergi ke 53 sebelum Umar bin Al-Khattab tu. Musnad 53 tu kan ada rangkap pertama. Lepas tu nanti besok pada pekan datang kita akan baca Umar bin Al-Khattab ni. Ya. Sebab yang tadi maksud semua saya dah bagi maksud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang menggunung tinggi ini, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Engkaulah yang maha pengampun, ya Allah. Ya Allah, kami ini dosa belonggok-longgok banyak, ya Allah. Sudilah ampun dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ampun dosa-dosa, ya Allah. Dosa-dosa kami yang banyak menggunung ini, ya Allah. Kami sedar kami tak layak untuk masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Tapi kami juga, ya Allah, tidak sanggup untuk dihumban di dalam neraka-Mu, ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Rahmatilah hidup kami, ya Allah. Beri kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.